dia kalau kurang cakna ni, kalau jumpa kalimah terpijak tu kurang cakna, tapi kalau dah taib tu kat stokin tu, itu kurang cakna, itu memang cakna dia tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang diucapkan kepada semua hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk segmen kita pada pagi ini yang bernama Podcast Aspire Ramadan, santai dan sampai ke hati. Itulah trademark kita, insya-Allah. Jadi pagi ini kita telah dihadiri jemputan khas kita yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Wan Yusof Wan Cik selaku Fellow Aspire. Beliau juga merupakan ahli penyelidik dan pakar dalam bidang usul fiqh dan maqasid, dan banyak penulisan-penulisan beliau yang menceritakan berkaitan kewangan Islam dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, apa khabar Dato', sihat tak? Alhamdulillah, okey ya. Alhamdulillah. Ramadan tak memudaratkan kita, akan menyihatkan kita. Alhamdulillah Dato'. Jadi Dato', kebiasaannya lah kan, kita ni semakin mendekat usia semakin banyak kenangan-kenangan bersama Ramadan tu, Ustaz. Ya, memang. Jadi maknanya bermula daripada kecil kan, daripada belajar sehinggalah sekarang ni lah, Ustaz. Saya rasa banyak yang Ustaz telah menempuh dan kenangan-kenangan yang ada kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lah bersama kita semua tentang kenangan-kenangan yang mungkin agak melucukan ataupun yang boleh menjadi inspirasi kepada kita semua, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hafiz. Ahlan Ramadan. Bercakap tentang Ramadan ni tentulah banyak saat-saat indah lah, kan? Daripada kanak-kanak sampai dewasa. Betapa banyak peringkat-peringkat umur yang kita lalui. Tapi kalau mengingatkan kenangan masa kanak-kanak tu, antara kenangan yang indah tu ialah kita pergi bercerawih dengan bonda, tak duduk dalam kain bonda sembahyang. Kemudian kadang-kadang masa kanak-kanak tu kita tak tahu kena sahur. Tak, kita dah sahur. Orang kecil kita makan nasi. Kemudian tanya sahur dah. Maksudnya kita dalam minggu makan sahur nasi RM9 Masya Allah. Itu kadang-kadang sampai Pak dikatakan ni mimpi pinggang bulat lah. Mimpi pinggang bulat. Maksudnya tak pagi-pagi kenapa tak buat sahur lah, dah makan pinggang. Kadang-kadang alhamdulillah. Tapi satu benda yang baik, keluarga kita sedang membudayakan ibadah itu. Pergi bawa ke terawih, untuk bawa ke terawih, kemudian bersahur, dah budaya itu dah ada. Alhamdulillah. Dan tentu kalau Ramadan besar sikit itu teringatlah zaman-zaman Ramadan ni teringat saya semenjak darjah 3 lagi saya dah menjaga. Saya dah jaga kuih. Bermula dengan menjaga dengan jalan kaki hingga naik basikal. Pagi-pagi jaga kuih atau musik bulan lain lah. Kalau bulan Ramadan, petang lah. Jual ketupat, purut lepa. Mak buat kuih, saya jaga. Kita buat. Saya jaga. Bukan atau kedai, saya jaga. Permula, pukul 6 tu kita dah jaga kuih. Jaga kuih buat bakul, nak basikal pergi sebuah kampung tu. Alhamdulillah, kampung saya hidung tu kasih. Jaga, itu bisnes siang. Itu bisnes siang. Kemudian, bisnes bila tu. Malam pula, alhamdulillah kita berdiri di Sembahyang Tarawih. Saya ingat kita daripada kanak-kanak ke Sembahyang Tarawih dah. Ingat mungkin dah 2-3 tu dah biasa Sembahyang Tarawih. Cuma dahulu biasalah tarawihnya laju. Kemudian pula kawan-kawan sambil-sambil tarawih ada kawan dia curi kuih dan sebagainya. Biasalah kenakalan anak-anak kan. Betul. Tapi yang saya ingat, saya bisnes juga. Siang saya bisnes, malam bisnes. Mesti bulan Ramadan yang saya dengan abang saya akan bisnes mercun, bangun api. Boleh ambil memang ya. Maksudnya dia sebenarnya kalau kita buka, tapi kita ada time buka. Time buka lepas asar kita buka sekejap. Kemudian maghrib tu habis dekat isyak tu kita buka dalam 20 minit lah. Dekat isyak azan kita berhenti. Itu memang syarat yang dibuat oleh orang tua lah. Kemudian lepas main terus kita buka lagi setengah jam ke tu, sejam. Tapi lumayan lah tapi modal RM30 awal Ramadan dapat 300 salam tu tapi tu 300, Masya Allah. Itu memang itulah termasuk main bercun, pecah bercun, wujud tak butuh Allah, macam-macam lah kenangan yang manis, Masya Allah.
Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga Ustaz zaman belajar, sebab Ustaz yang saya dimaklumkan Ustaz belajar di Mesir tu. Kat Mesir ada Ustaz, sebab yelah kat Mesir ni mungkin budaya dia berlain dengan kita. Okay. Puasa di Mesir tu memang indah, tapi bagi saya antara saat lagi kita undur sikit lah. Di Kuzah. Di Kuzah dulu. Di Kuzah ni antara kenangan saya yang indah kita di sini ialah kenangan sentaknya. Pada lebih kurang tahun lebih saya di sini lebih kurang tahun 89 gitu lah. 89 satu. Jadi saya biasalah jadi Tok Bilal lah. Ya Autiru wa Majidu subuh kedua itu lah kecuali lah. InsyaAllah. Jadi kita mungkin kebetulan tahun tu musim periksa. Musim periksa tu bila 8 rakaat ada 90. Betul. Bila 8 rakaat saya tu Autiru wa Majidu azimu. Tiba-tiba Ustaz Osman Daud. Wadud kami. Ustaz Osman Daud masa tu dia duduk di blok Ali. Blok Ali ni. Dia balik. Dia kata, Wan ingat nak semain cepat-cepat ni depan ni masa kita ni memang berpeluang ketemu Ramadan. Jadi muka saya malu tau. Sentak. Tapi kita menerima positif. Oleh kerana kita dah dididik macam tu, malam tu dalam keadaan tu paksa juga dah 91 kan. Ingat saya 8 ni. Jadi tapi kebaikannya alhamdulillah apabila sudah disentak macam tu, kita dah sentak lah. Sampai sekarang pun hidup kita apabila kita nak semayang sedikit ni kita tak sihat lah. Ingat arwah masih hidup lagi. Murabi kita Ustaz Osman Daud yang dia pesan tu nak berlebih kurang dengan tarawih ni, ingat pastikan umur kita panjang ke depan. So sekarang jadi alhamdulillah lah mula zaman lah dengan 20 lah buat inspirasi untuk kita semua ni. Walaupun ucapan dia atau nasihat dia simple, tapi rasa memberi kita buat kita kita hati kita ni terasa terdetik lah. Betul-betul Ustaz. Jadi di Mesir Ustaz macam mana? Mesir kan kita lain kan. Kita masak sendiri, kita masak sendiri, suasana sendiri. Di sana pula alhamdulillah kita dengar kita boleh pergi ke pilih masjid-masjid kan. Masjid Azhar, Masjid Amr As, masjid di Mahat Hayal Ashir tu. Alhamdulillah masa tu kita rasa kita biasa dengar makna enak kan dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi yang paling ingat sampai sekarang saya ingat Ramadan ni ialah dalam sembahyang tarawih di Al-Azhar. Sembahyang tarawih di Al-Azhar tu dengan seorang sahabat. Selepas sembahyang tarawih tu tak semena-mena. Ini masya-Allah sampai sekarang saya teringat Imam Al-Azhar tu berpaling saya agak jauh mungkin 3 orang tepi dan belakang dia dan 3. Dia tumpuk saya lalu mendoakan. Macam pelukan Jibril lah dia doa. Masya-Allah. Saya rasa doa itu bagi saya doa mungkin dia peluk dia doa saya sekitar amin lah amin lah. Alhamdulillah kita rasa itu kenangan yang mana kita rasa Allah kita orang ajamnya orang bukan tu doa Arab lah Tok Imam Azhar peluk mendoakan kita soal doa yang khusus kita rasa masya-Allah dan saya rasa ia suatu benda yang antara sangat-sangat indah lah. Saya rasa itu kenang peribadi lah satu benda yang kita tak dapat tak semena-mena macam tu dan kita harap doa-doa itu dikabulkan oleh Allah. Amin insya-Allah. Maknanya itu berkat juga Ustaz. Keberkatan. Alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi kita baru dalam bulan Ramadan kan. Jadi banyak kalau kita tengok isu-isu semasa yang bangkit Ustaz masya-Allah daripada luar dan dalam negara lah. Ini dalam bulan Ramadan khususnya. Jadi Ustaz, mungkinlah untuk sidang hadirat nak tahu juga Ustaz tentang jarang kita dengar pengkupasan tentang maqasid puasa Ustaz. Kadang-kadang banyak tentang maqasid ni banyak Ustaz kan, maqasid hifzun nafs, hifzul mal dan sebagainya. Tapi maqasid puasa ni jarang dikupaskan dan diberikan pendedahan kepada masyarakat luar Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz. Macam mana maqasid puasa ni sebenarnya Ustaz? Banyak penjelasan tentang maqasid puasa dan antara buku yang agak agung ni adalah buku Maqasid Siyam oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang mengatakan biasalah yang rafa'ud darajat dan sebagainya dia adalah yang tu. Cuma dalam pemerhatian terhadap maqasid puasa ini biasa sebut saya cuba highlightkan
salah satu maqasid yang penting bagi umat Islam masa kini. Ya. Yang sepatutnya menjadi suatu inspirasi bagi kita. Bulan Ramadan ialah satu bulan untuk taghyirul awaid. Nak mengubah change, berubah kerutinan hidup kita. Betul Ustaz. Kerana kalau kita perhatikan contoh masa. Tak, dalam kehidupan moden kita tahu bahawa kalau tengok sunnah Rasulullah, dia tidur awal, dia tak tidur lewat. Tapi mutakhir ni hidup kita tak tidur awal. Betul. Dengan banyak program gini kan. Jadi sedangkan kalau ikut sains pun manusia tak elok benda dia gelek lah malam-malam tu. Kita pukul 10 9 tidur. Dah tidur. Betul. Jadi bulan Ramadan ni alhamdulillah kerana kita antara hikmah lah diubah jadual hidup kita. Kita tidak dah letih terawih tu, terutama yang sembahyang 20 tadi, dia tidak awal. Dan dia tidak awal, dia bangun awal lah. Kalau yang bangun awal lah. Yang kaki tidur tak bangun juga. Jadi, dia lepas dah tu. Meski tidur kita kalau kadang-kadang kita ada juga azam, saya orang tua tadi, berazam nak tidur awal, payah. Tapi bulan Ramadan, lepas kita solat terawih tu, dengan letih tu, cepat je kita tidur. Dan bila kita tidur awal, bangun awal. Bangun pun dalam keadaan segar Ustaz kan. Dia bangun tidur awal, bangun awal. Dan kalau kita nampak, kalau kita tengok, orang yang bangun awal ni, dia pun plus masa dia bukan 24 jam sehari. Mungkin 20 jam, mungkin 20 jam, mungkin 3 jam. Tak kecekapan. Kerana dia bermula awal tu, dia menyebabkan dia lebih terinspirasi hidup dia. Jadi, bulan Ramadan ialah bulan untuk kita adjust balik hidup kita supaya back to basic. Back to the nature. Tidur awal, bangun awal. Supaya kita bersiap awal. Yang ahli ibadahnya beribadah awal. Ahli kerjanya kerja awal. Ahli ilmunya study awal. Ni kemudian yang Rasulullah sebut pula kebaikan untuk ummah yang bersahur tu bukan masalah sahur saja. Ia juga masalah bangun awal, memulakan hidup awal supaya hidup tu lebih teratur. Ini penting. Betul. Dan termasuk juga taghyirul awaid yang kita kena sentuh ialah isu mengubah cara perbelanjaan. Betul. Memang sangat berkait lah. Bulan Ramadan ni menyebabkan bazar. Menyebabkan ni lah. Jadi itu yang kadang-kadang kita panggil bulan puasa. Tapi adakah bulan puasa sebenarnya? Tak. Betul. Kerana yang terjadi, jadi gugur. Bukan bulan puasa, bulan puas. Sebab apa? Kalau bulan lain, tak ada gerai-gerai yang banyak. Betul. Kalau lah kita contoh buat Ashabul Kahfi bangun. Baru tidur terbangun. Tidur dia terbangun. Nampak bazar banyak di Malaysia. Ini bulan Ramadan. Dia kata. Sebab bulan orang memuaskan nafsu. Tak. Nah, sepatutnya bulan Ramadan ni, kita orang Islam, dalam bab kepenggunaan ni, dia dapat mengurangkan. Dia betulkan balik cara berbelanja. Seimbangkan balik. Kita negara kita ada masalah bagaimana kita berbelanja. Kita negara masalah kerana kadar menabung kita kurang. Kadar berbelanja kita lebih. Okey. Jadi sepatutnya bulan lain kita boleh guna 4 kilo, bulan Ramadan 2 kilo. Tak. Kalau bulan lain 4 kilo, bulan Ramadan 8 kilo. Betul tak? Betul. Sedangkan dalam masa yang sama kita tahu perbelanjaan ni dia besar menyebabkan ekonomi. Tak. Dan kalau tengok hari ni pula, kita 4 kilo. Alangkah baiknya kalau lah bulan biasa 4 kilo, bulan Ramadan 2 kilo. Duit 2 kilo tu kita hantar ke Palestin. Kita tidak buat baju raya. Betul. Tak, tahun-tahun ni sepatutnya Islam boleh. Adakah perlu baju raya terlalu banyak? Bagi saya, ialah untuk anak-anak satu. Tapi berpasang-pasang itu bukan keperluan sebenarnya. Betul. Maknanya kita kena bezakan yang mana keperluan dan yang mana kemahuan. Itu beza Ustaz. Tak, baju raya tu nak pasang kadang-kadang. Pakai tak pakai pun. Bertahun tak tahu kita pakai kadang-kadang fikirlah. Tengok baju Melayu banyak-banyak. Tengok baju kita fikir, Tuhan aku nak jawab apa depan Tuhan aku. Betul Ustaz. Kita tak fikir. Jadi, alangkah baik kalau dalam keadaan umat Islam hari itu, kita cut belanja kita kalau belanja rumah 3,000, kita kurangkan jadi 2,500. Tak, kita mungkin ke 300 kita boleh bagi ke Palestin. Macam tu. Okey, Ustaz, maknanya Ustaz tadi seperti yang Ustaz Sidi maklum, maknanya yang tu namakan kuasa penggunaan Ustaz, kuasa pengguna. Jadi kalau kita kaitkan dengan BMF Ustaz ya, kita kaitkan dengan BMF. Ada kaitan yang rapat tak Ustaz? Maknanya
bila kuasa pengguna ni dengan kuasa membeli barang produk BMF ni, dia ada kaitan tak Ustaz InsyaAllah. yang rapat? Okey. Kalau kita tengok, kita tarik sejarah balik. Zaman Rasulullah SAW, biasa sebut 3 lah. Rasulullah sampai ke Madinah, dia mendirikan masjid, dia menyatukan umat Islam. Tak. Dan dia juga melancarkan piagam Madinah, Sahifah Madinah. Tapi ia lupa yang keempat. Rasulullah melancarkan juga pasar Madinah. Kerana ketika itu, suasana ekonomi Madinah macam suasana hari inilah. Walaupun Madinah itu majoriti Muslim, orang Islam majoriti, tetapi kuasa ekonomi berada di tangan Yahudi. Bila kuasa ekonomi berada di tangan Yahudi, maka mereka boleh memanipulasi keperluan masyarakat tu. Mereka Yahudi mudah je. Dia akan kuasai 3 benda kajian. Pertama, dia kuasai barang kepenggunaan harian. Istihlakian itu, makan makanan ke berpakaian hadir itu. Yang kedua, dia akan kuasai perniagaan yang berkait dengan senjata, terutama teknologi lah. Yang ketiga, barang yang berkait dengan hiburan. Bak-arak ke bak persundalan, ekonomi gelap ini memang ini memang kerja. Dan dengan tiga-tiga dikuasai dia juga ada kuasa keempat, itu riba. Ekonomi style ribawi. Kerana nak memenuhi semua terpaksa pinjam dari dia. Jadi dalam konteks semasa. Jadi pasar Madinah tu, bagi saya BMF tu adalah jelmaan kepada pasar Madinah. Bagaimana menggalakkan kita menggunakan kuasa kepenggunaan yang ada pada di kalangan umat Islam tadi, kita guna dalam tempat itu, kita kuatkan. Dan kita kuatkan BMF tadi, kita beli barang-barang yang, tengoklah kadang-kadang kalau saya tak pula BMF ni, kita ada masalah juga. Kita untuk mudah saya bagi ada tiga kategori. Kita ada pertama kategori yang utama adalah kategori barang kepenggunaan, barang-barang harian, makanan semua. Yang kedua barang teknologi. Yang ketiga adalah barang kesihatan lah. Kalau ketiga ni yang mungkin banyak lagi lah. Saya bagi dia yang mudah 3 yang kita mesti guna. Yang kerajaan yang kita mesti guna. Jadi barang teknologi ni kadang-kadang kita masih terpaksa menumpang orang lain. Betul. Sebab kita adalah masyarakat pengguna tegar. Betul. Okay. Update sikit memang kita nak lah. Kan. Barang kesihatan juga. Barang kesihatan ni kalau contoh kalau menyebabkan sakit, obat kadang terpaksa dalam tak lagi lah. Betul. Okey. Kecuali ada tu. Tetapi barang yang sebenarnya sudah ada alternatif. Orang Islam sudah mempunyai kekuatan sendiri lah dalam kepenggunaan. Tak, daripada berahnya, ayamnya, tak. Dan kita ada, alhamdulillah, kalau kita di Terengganu ni, kita ada Sabasunnya, kita ada kedai Mak Mau jual di Gabadak ni, Mak Mau jual bahannya, kan? Dan kepenggunaan tu kita kena ingat. Dalam bila kita beli kedai-kedai ni keluar zakat. Betul. Tak, keluar zakat. Kedai ni mewujudkan pekerja-pekerja. Kalau kedai-kedai juga macam Sabasun, dia hantar ke Palestin dan sebagainya. Jadi bila kita support macam ni, kita mewujudkan inilah yang mengukuhkan ekonomi. Yang menyebabkan kita lebih ekonomi dululah bainal kita. Sekarang ni apabila yang berlaku, apabila kuasa kepenggunaan itu tidak di tangan kita, maka orang tentukan kemenangan. Kita dulu isu kita. Bila kita tahu ayam, kadang-kadang ayam isu. Ayam makanan dia apa? Sebab tu kita ada contoh, bila kita tahu, kadang-kadang kita tahu, ini ayam ni, contoh ayam bismi hari ni. Ayam bismi. Itu memang benar. Dia bukan kadang ayam, bagaimana kitaran dia. Betul. Jadi kita rasa kalau BMF ni, ini bak tawir awal dah. Kita dah kena ubah. Minda kita, setting kita, orang kita ada, apa salah kita beri ni kepada orang ni, pahala dia lah. Kita beli kepada orang yang tempat orang bayar zakat, dia bayar zakat, kita dapat pahala juga. Kata kena beli tempat orang tak bayar zakat, dia untung, dia tak tu kan. Tapi yang kena bayar zakat, pahala tu akan balik pada kita juga. Jadi benda-benda macam ni orang Islam kena lebih intensif. Betul. Intensif. Tetapi kadang-kadang kita nampak itu dah sudut orang pengguna. Peniaga pun kena intensif juga lah. Niat dia tak. Macam kadang-kadang betul lah.
kita tengok di bazar Ramadan, mereka kena jagalah kualiti dia. Maksudnya kadang-kadang kalau pengguna bersemangat, tetapi penyedia tak bersemangat. Buat kuih ke apa, lebih kurang je. Ini masalahnya orang terpaksa, akhirnya kita terpaksa beli daripada orang bukan orang kita. Sebab tu kita kena, ini give and take. Betul. Kita support mereka, mereka support Ini kita. perlukan kesatuan antara satu sama Jadi lain. ada tanggungjawab, ini adalah fardu kifayah. Sebab tu BMF suatu tuntutan fardu kifayah dan juga jelmaan pada pasar Islam Madinah itu. Mungkin boleh jadi model lah Ustaz kan, bazar bazar Madinah tu sebagai untuk model lah. Bagaimana Rasulullah menukar suruh sahabat ni jual ni supaya Maknanya supaya ekonomi tu kita menguasai betul. supaya kita punya kekuatan kita. Betul. Kita tidak mendahulukan tetapi kita mengutamakan kita. Utama. Di samping tu juga orang bukan Islam dapat manfaat juga betul Ustaz. tak salah. Sebab dari sudut kebersihan memang kita jaga daripada awal betul. Sebab tu tapi BMF juga berkait dengan boycott. Kita lagi dengan isu Palestin tu. Dia juga tu, sebab tu kita rasa selama ni kita pakai barang-barang produk tentu tak mahu sebut lah. Betul. Ataupun jenama makanan tertentu. Yang mungkin seketul ayam yang kat sana ada RM5, kat tepi jalan RM4 saja. Betul. Seketul RM5, RM4. Tapi sebenarnya untung RM5 tu sebab RM4 tu. Bukan kerana kodra dia. Dia dapat harga berapa. Tetapi sekurang-kurangnya saya kata demand daripada orang penjual pasar malam pun dia keluar ayam yang bersih, dan ayam yang okey. Kualiti kan. Okey Ustaz. Baru ni kita digemparkan tentang isu kalimah Allah Ustaz. Maknanya ada yang mengatakan tak sengaja Ustaz. Boleh kata tak sengaja. Sedangkan benda tu dah sedia maklum dah. Maknanya isu sensitif yang diusik. Jadi lah pandangan Ustaz lah Ustaz. Macam mana dengan maknanya tadi kita sebut pasal ekonomi Islam perlu menguasai, dan inikah akibat dia kalau ekonomi Islam tidak menguasai, akan berlaku bangsa lain ataupun orang lain yang cuba eksploitasikan isu yang sekarang berlaku. Sebagaimana orang Islam tidak boleh mendakwa, dia tak tahukan hukum tentang dia wajib sembahyang di negara Islam. Non-Muslim yang berada di negara Islam dan Islam pun sama juga. Dia tak ada dakwa, tak tahu. Betul. Kecuali dia ni berniaga di Rusia ataupun berniaga tapi saya ke Jepun, pengalaman saya Jepun pun dia tahu, kita tak makan Wabi dia tahu. Isu kalimah Allah ni saya rasa itulah masalahnya. Tak logik lah. Betul. Tak logik lah mereka tak tahu. Tetapi sebenarnya isu provokasi ni mungkin satu benda yang agak pelik lah. Tempat lain, majoriti yang memprovokasi minoriti. Tapi dalam kisah macam ni, yang minoriti memprovokasi majoriti. Kita orang Islam bukan tak boleh buat benda macam tu. Kita boleh buat. Tapi kita orang Islam ada etika dia. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kita cerca Tuhan orang lain, jangan kita provokasi orang lain, maka mereka memprovokasi agama kami. Kita kalau tak kerana ayat tu kita juga memprovokasi. Betul. Tapi oleh kerana ulama kita cuba mengawal umat kita jangan provokasi orang lain. Kerana Islam Quran melarang itu. Jadi kita dah betul. Kita Islam ni tak mahu provokasi umat lain, tak. Bayangkan contoh saya sebut contoh. Umat Islam di India buat satu mengisytihad kepala konstitusi sup kepala lembu. Agaknya bagaimana orang India? Jadi tak tahu, kami tak tahu itu sensitif. Pelik. Betul Ustaz. Itu pelik bin ajaib. Jadi tempat kita sesama, kalau mungkin kalau kita tak tahu tu, mungkin kita tak tahu sungguh. Kalau mungkin tak tahu sungguh, tentu ada masalah dari segi sistem kita. Menyebabkan tidak ada asimilasi. Betul. Tak, yang menyebabkan antara kaum tidak tahu apa yang patut dihormati. Betul. Sedangkan dia kata perlu tahu dah kita. Jadi menunjukkan kegagalan kita dalam integrasi nasional tadi. Satu lagi mungkin kurang cakna Ustaz. Kurang cakna maknanya kalau takkan seorang pun tak perasan. Kalau kurang cakna ni, kalau jumpa kalimah terpijak tu kurang cakna. Tapi kalau dah type tu kat stokin tu, itu kurang cakna. Itu memang cakna dia tu. Kalau dia tengok ada
contoh Quran, dia tak tahu, dia pun lempar. Itu tak ada sensitif, mungkin dia kurang tak perasan. Tetapi nak type tu, nak designnya, walaupun kata design dari Turki mana, nak design letak situ, kita tahu tak produk bukan sebagainya kan, dia ada proses-proses dia. Disengajakan tak? Itu saya rasa tak pelik lah, tak pelik. Jadi sepatutnya kita faham, kita orang Islam, yang kita tak promosi agama lain, kerana kita ada etika kita tidak boleh mencerca agama lain. Tak. Kerana itu haram dalam Islam. Dan kita minta orang lain pun macam kita lah. Tahu benda-benda sensitif, jangan cerca, jangan apa. Kerana ini takut kerana sentimen tu. Kita tak boleh menyekat orang-orang sentimen. Tak boleh sekat. Kita terpaksa mengatakan itu. Sebab ghirah. Hanya yang Hamka kata ni. Sebab ghirah. Cemburu menjaga agama. Orang ambil contohnya kita orang ambil kalimah Allah. Tendang macam tu. Kita tak ghirah. Jaga tahu. Betul. Dia kena ada semangat menjaga agama, kena ada semangat menjaga negara, kena ada semangat menjaga keluarga, kena ada semangat itu. Itu yang membezakan kita daripada makhluk yang lain. Betul. Sebab tu buku Hamka tu Ghirah tentang agama patut dibaca. Hamka beritahu siapa kalau orang tak cakna agama, itu. Okay, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin sedikit kita dapat pencerahan lah tentang isu semasa kan. Jadi mungkin untuk terakhir Ustaz, terakhir nasihat Ustaz lah kepada kita semua, khususnya pada bulan Ramadan ni Ustaz. Okay. Alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan, kita ada lebih kurang 20 hari lagi lah, lebih kurang tak sampai dah. Belah-belah hari lagi kita ambil lah. Memang kita nak dapat takwa la'alla kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana ringkasnya ada 4 lah. Imam Ali kata orang yang takwa ini dikena al-khawfu minal jalil, takutkan Allah. Takutkan Allah dalam perbuatan kita yang duniawi atau ukhrawi. Nak belanja ke mana nak belanja kita fikir. Tak nak bantu Israel ke fikir. Tak, satu benda yang kita belanja membantu Israel kita fikirlah tu. Tak. Yang kedua al-amal bertanzil, peramal Quran. Banyak terbaca Al-Quran. Tak datang bacakan Quran banyak-banyak. Tadabbur Al-Quran. Tak, hari ni nak petik di ujung jari saja. Nak belajar kan. YouTube banyak lah. Banyak masyayikh kita kita kat Unizan tengok Ustaz Mahdi asyik mengajar saja, Ustaz Tamizi asyik mengajar saja kan. Masya-Allah. Yang kedua. Yang ketiga ialah ar-ridha bil qalil, ridha bil qalil. Yang ini yang kait tadi. Betul. Orang Islam kena belajar kena mengamalkan minimal, ni ramai minimalis. Rumah kita tapi rumah kita tu kadang tapau banyak mana. Betul Ustaz. Baju banyak mana. Kadang-kadang kita tengok jiran kita nak beli tu, kita nak beli ni. Ini masalah minimalis ni. Ini punca ni. Betul. Di Jepun mereka saya masuk rumah Jepun terkejut. Minimal bahkan. Minimal Ustaz. Sebab minimalis hebatlah, sebenarnya zuhud lah tu. Betul. Ar-ridha bil qalb. Jadi kita nak beli petang, nak beli pasar malam, fikirlah. Mentang bagi pasar malam 4 kuih. Saya kadang-kadang ada juga anak nak pergi. Saya beritahu anak, 1 kuih je. 1 kuih, betul. Cukup. Kalau nak pergi esok-esok pula, kita dah, contohlah, bulan Ramadan kita dah bazar 4 kali je. Pilihlah 4 kali. Siapa nak pergi. Tapi 4 kali je. Sekali pergi RM10 contohnya. Nampaknya kelkut, tetapi kita sebenarnya kita tak mahu, kita dah masak. Itu jadi betul. Itu antara didikan juga. Didikan lah. Kita tahu dah. Kita dah beritahu dah pasal malam. Okey. Memang kalau pergi pasal malam tu bukan air timun Cina, air ca tu. Start tengah tenaga. Panas-panas ni. Jadi ar-ridha bil qalil ni kena guna dalam kepentingan kita betul. Cara kepenggunaan kita kuatkan ekonomi Muslim tadi. Yang keempat ialah al-isti'dad yaumur rahil. Kita bersedia untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mintalah Ramadan ni kita intensifkan. Supaya kita didik diri kita supaya insya-Allah kita doa ya Allah kalau tak sampai budaya cantik Ramadan ini kalau tak sampai 12 bulan 8 bulan tak apa dah. Tak. Nanti lupa pula lepas ni intensif balik. Itulah. Itu tengok malasim ni munasib ni dari minggu ke minggu, ada minggu solat Jumaat, ada tahunan, ada bulanan pula, ada puasa-puasa tertentu, ada tahunan, ada masya-Allah, ada. Mawasim ini ialah satu peringatan bagi kita. Jadi begitu Ramadan
Biar Ramadan jadi inspirasi bagi kita supaya kita dapat melihat hidup kita dengan penuh cantik, insya-Allah. InsyaAllah. Moga diberkat bulan madrasah, kata madrasah Ramadan, iaitu tarbiyah Ramadan ni menjadikan kita menjadi insan yang kata sentiasa bermuhasabah saat untuk bersedia menghadap ilahi, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada pagi ini. Jadi moga-moga segala apa yang Ustaz kongsikan tadi memberikan inspirasi lah buat kita semua dan menjadi garis panduan untuk kita checklist balik diri kita, adakah kita betul-betul mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itu saja segmen kita pada hari ini. InsyaAllah tunggu podcast kita